اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala syahdan, barang siapa batal wuduknya, haram atasnya orang itu semayang fardu atau sunat dan tawaf, demikian juga ia ini haram, dan menanggung mushaf dan menyentuhkan dia mushaf, melainkan kanak-kanak bagi kerana mengajinya. Baik, dia kata syahdan, maknanya ambil saksi olehmu. Barang siapa batal wuduknya, haram atasnya barang siapa itu sembahyang fardu. Bila batal wuduk ada benda yang haram, dan kalau tak batal halal, dengan makna harus. Haram-haram ni kenapa? Tak molek. Dia kata tu dulu dia kata tak molek. Tak molek ni kadang-kadang haram, kadang-kadang makruh. Orang tu kata tak molek buat gitu. Orang buat gitu kali tak molek buat gitu. Tak molek tu bahasa kata tua dulu. Kadang-kadang haram. Haram ni ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Itu haram. Perkara yang kalau kita tak buat maka beri pahala, kalau buat beri dosa. Ini dapat ke kita. Ulama-ulama mempersoalkan, adakah kita ni tak buat benda haram boleh pahala? Contohnya ni malam ni kita mari dengar, kita tak pergi judi boleh pahala tak? Kita tubik sejik lagi, kita minum air kopi, tak minum air arak. Air kopi tu halal, air arak tu haram. Kerana kita tak order arak, kita pergi order air kopi, boleh pahala tak? Terbagi kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh pahala. Pendapat yang kedua mengatakan biarlah kerana Allah, biar ada dalam hati, aku tak buat benda haram kerana-Mu ya Allah, dapat pahala. Walhasilnya dua-dua pandangan ada sandaran belaka, nak menunjukkan bahawasanya luahnya rahmat Allah ke atas orang yang beriman. Padahal orang kapung, orang kijing, kalau orang tua-tua tak kenal pun arak. Jenis stout tak kenal, Heineken tak kenal, VSOP kau tak kenal lagi, Johnny Walker nerak terus tak kenal terus. Biar dia tak kenal apa pun, dia tak minum arak, maka berpahala. Dakwah ni dakwah kerja benda boleh gaji kau. Lah, buk kerajaan kaya, kerajaan Allah, kerajaan tergantung. Dalam buat projek siap pun pergi minta VT, dia kata VT tak masuk lagi. Maka bila sahih akidah kita, banyak pahala dapat dengan duduk saja. Nampak? Tu. Duduk saja, belum sebut subhanallah, belum pergi surah sejid. Syarat sahih akidah. Akidah tu, waktu penting belajar yang pertama ilmu fardu ain, ilmu tauhid dulu. Bila tauhid tu, maka duduk saja tak pergi buat benda haram pun boleh pahala. Orang ngopak ke kita boleh pahala. Kita niat baru nak buat baik, tak buat lagi, boleh pahala dah. Di dapur jerit pula, paku payung sikit, kena luka sikit di kaki, pahala pula. Pahala sama. Sebab tu betul akidah tu. Masalahnya akidah ramai yang sudah rosak. Bila akidah rosak, tak dapat pahala. Nak dapat pahala kena orang yang beriman. Dah kalau iman punah, Nabi cang dah akhir zaman banyak rosak akidah.
Batu Nabi kata Nabi kata jaddidu imanakum. Hendaklah kamu sentiasa membaharukan keimanan kamu. Wa aksiru min qauli la ilaha illallah. Sebutlah banyak sikit la ilaha illallah. Mana tahu mu ada salah cakap jadi kafir. Faham? Maka mu kata la ilaha illallah membaharukan iman. Nampak? Sebab tu keuntungan kita ratik la ilaha illallah. Hak mana hak kita salah cakap, hak kita tak perasan, maka dia boleh membaharukan akidah kita. Baik, barang siapa batal wuduknya. Batal ni bahasa Melayu, bahasa Arab. Bahasa Melayu kata punah atau rosak. Jadi barang siapa yang rosak wuduknya. Batal makna rosak. Nak jadi batal ni dia kena sah dulu wuduk. Kalau wuduk tu tidak sah, tidak akan jadi batal. Faham? Wuduk tu sah baru jadi batal. Kalau wuduk dah sah, batal. Batulah. Kalau kita tak memberi batal wuduk kita mulakan basuh tangan dulu, kemudian membasuh muka, lepas muka baru kita sapu kepala, lepas sapu kepala baru basuh kaki. Wuduk begitu tidak akan batal sampai bila-bila. Ulang sekali lagi. Ramah-ramah kalau kita ketuk batal wuduk, setuh korang batal wuduk, tidur batal wuduk. Dah ada petua nak tak mau batal. Ada. Malam ni nak khabar sejik kijing. Iaitu cara ambil wuduknya, mula-mula basuh tangan dulu sampai ke siku. Lepas tu basuh muka. Lepas basuh muka sapu kepala. Lepas sapu kepala basuh kaki. Lepas pada tu ketuk tak batal. Setuh korang tak batal. Tidur 400 tahun pun tak batal. Diorang ni tak batal. Memang wuduk muda sah dah. Dia aja basuh muka, basuh tangan. Sah tak wuduk gitu? Basuh tangan tu mula-mula. Lepas tu basuh muka, sah tak wuduk? Lepas tu ketuk atas tak? Dah wuduk tak ada. Batal kot celah mana? Biar faham kat kamar tu. Dia kira bodoh. Dia kira buat sungguh. Nak khabar situ, wuduk tu kena sah dulu. Baru boleh jadi batal. Maka orang yang sudah batal wuduknya, haram atasnya sembahyang fardu. Haram atasnya sembahyang wajib. Yang fardu ni maknanya sembahyang yang wajib. Sama ada sembahyang fardu tu, sembahyang wajib tu 5 waktu, atau sembahyang jemaah, atau sembahyang nazar, atau sembahyang qada 5 waktu. Tu sembahyang wajib lah ke tu. Maka haram. Haram ambil wuduk. Faham balik haram sembahyang. Kat mana dia kata memulakan sembahyang? Takbiratul ihram. Jadi siapa yang tidak ada wuduk, haram dia akad takbir. Tak ada wuduk akad takbir. Takbir apa? Takbir sembahyang, bukan takbir ceramah. Itu dah haram tu. Itu zikir. Takbir sembahyang. Kerana takbir adalah iftitahatus solah, permulaan bagi sembahyang. Siapa yang bertakbir ihram bermakna dia nak mengerjakan sembahyang, tetapi dia sedar dia tak ada wuduk, haram dan berdosa dan tidak sah sembahyangnya. Orang yang sembahyang dalam keadaan tidak ada wuduk dua jenis. Yang pertama dia tahu dah, yang kedua dia tak tahu atau tak ingat bahawasanya dia sudah tidak ada wuduk. Kategori hak pertama iaitu orang tu dia sedar dah tak ada wuduk, dia pergi sembahyang juga. Sah tak sembahyang dia? Tidak sah. Berapa tak sah? Nabi kata, la yaqbalullahu salati ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda au kama qala. Artinya tidak, Allah Ta'ala tidak menerima solat kamu apabila telah berhadas, melainkan dia kena mengambil wuduk atau taharah. Faham? Jadi tidak ada wuduk, tidak sah semayangnya. Yang kedua, berdosa tak? Dia sengaja berdosa. Faham?
Dosa kecil, dosa besar. Kata setengah ulama, dosa besar. Sengeleng, tahu dah tak ada wuduk, semayang juga. Dosa besar haram dan tidak sah. Yang kedua, kategori orang yang tak ada wuduk semayang juga, tapi dia bukan sengaja. Dia ingat ke ada wuduk, padahal dia ketuk dah dia pagarik. Bila orang bangsa dia pergi semayang, dia ingat tak ketuk lagi, maka semayangnya tidak sah berpandukan hadis tadi juga. Tetap tidak sah walaupun tidak sengaja. Dah haram ke tak? Tidak haram. Rufi'al qalam an salasin, Nabi kata. Tidak ditulis daripada 3 golongan. Nampak? Syahid kita, wa anin naim hatta yastaiqadha, dan daripada orang yang tidur sampailah dia jaga. Siapa yang tidur, dia tidak menanggung kewajipan syarak. Bila dia bangun, wajib dia kerja. Maka qiyah orang yang lupa. Siapa yang terlupa tak berdosa, tetapi tidak sah dan wajib kena ulang. Pah pada semayang Isya, dah ambil wuduk tadi. Dosa tak? Tak, pasal tidak sengaja, tak sengeleng. Sah tak? Tidak sah, kena mayang mula setelah ambil wuduk. Beza hak sengaja berdosa besar, kata setengah ulama. Hak tak sengaja tidak berdosa, tapi dua-dua tidak sah. Faham? Dan lagu mana contoh orang yang sengaja? Umpamanya dia tidur, orang tua-tua biasa ni. Pas ada garik atau pas pada lohor nak tunggu kasar, duduk baring, orang tua ada kerja. Bini tak ada dah, tua dah, 80. Nampak? Janda atasnya komen. Anak tunggu asar, cucu-cucu tak ada, raya baru adik, cucu-cucu duduk seorang gitu je. Kambing naik atas lambu, ambak gitu je. Lepas tu khelak. Bila khelak orang bangsa, dia kira pakai tahu dah, tapi tak apa lah, sikit je kot. Ni biasa orang tua. Faham? Kadang-kadang tidur keroh-keroh, bangun mula mayang, tak ambil wuduk sikit. Cucu tegur marah. Tuk, tak boleh hidup mayang tau. Tuk tidur dah ni. Jangan cara kerjaan orang tua. Yang buat payah gitu. Hukumnya berdosa, walaupun nama Tok Nyang sekalipun, melainkan sudah rosak akal, seperti nyanyuk. Tak apa, nyanyuk dah saya besar. Faham? Ataupun orang muda-muda hujang-hujang hak jenis nak ambil wuduk sejuk, jenera dah sikit atau ketuk sikit, tahu dah batal ya setan tidak apa kala. Tak apa lah, mayang juga. Dia tahu dah dia batal, mayang juga. Betul tak? Maka berdosa dan tidak sah. Atau dalam semayang, tengah-tengah semayang, kalau semayang seorang sekalipun, dah molek nak tayak akhir ataupun nak salam dah, aluh ketuk. Ketuk juga biar tak kira tak batal. Nampak? Fil alamin kamilul majid. Sambung terus. Hukumnya berdosa juga kerana tahu dah batal meneruskan semayang. Atau jenis semayang jemaah duduk dalam saf, ketuk dah, tak tubik. Sebab kalau tubik kat kira orang kata ketuk. Masalah. Nak jaga makam, tamu iqamah. Nak oleh daripada rakaat pertama. Tak ada wajib tehah. Aluh ke? Wak dak lah apa awak berlakon. Hukumnya haram kerana berlakonkan watak semayang dalam keadaan tidak ada wuduk. Kan ulama kata kalau batal, keluar segera, dia ambil wuduk. Tak boleh keluar, duduk, jangan teruskan semayang. Maliki yaumiddin, tu jangan sambung iyyaka na'budu, haram kerana sudah tidak ada wuduk. Faham tak? Biar orang kata pun
Nah, jaga agama. Dah kalau orang berlakon semayang mana pula? Berlakon semayang tu dalam filem tu dia hendaki melakukan watak orang yang sedang semayang tak? Cerita-cerita filem drama tengah semayang ada tak? Budak-budak hak jenis ganas kan jawab lalu haram. Jangan gaduh gitu. Mana? Ngaji dulu baru jawab. Ni buat gaduh tak darah muda tu. Api merah bawa boleh tahan kira tu. Dia biji tak ada. Orang ni malaikat ada semua kiri kanan. Kalau dalam filem, dalam drama bukan tak boleh watak solat, watak semayang boleh, tetapi semayang sungguh. Faham tak? Jadi kalau kita ni jadi hero lah, berlakon. Mang berlakon filem nak tak berlakon filem? Kalau orang ambil berlakon. Nak? Aduh. Agak lah. Nak jadi dengan siapa heroin? Kalau mang kalau filem Melayu ni. Enak? Rorita Cik Wang. Tengok angin tu. Nampak? Ngarah mana nak ambil dia hero tu. Kalau kita pengarah pun kita ambil tapi tak hero lah. Bagi pegang lapu boleh lah. Pegang lapu pegang mikrofon. Tapi biarlah cerita-cerita tau. Maka kalau orang dalam skrip itu kita sedang semayang atau dalam bersolat, hendaklah kita tunaikan solat sungguh. Faham tak? Kalau tak mayang zuhur pergi mayang zuhur, kalau tak mayang sunat, tak ada zuhur mayang dah, mayang sunat. Faham? Biar semayang tu sungguh, khabar ke pengarah, khabar ke juru kamera, saya semayang sungguh. Tu saja yang diharuskan. Jangan dak semayang hidup congok itu. Action, Allahu Akbar. Kat. Allah apa pula. Nampak? Jadi bermain-main gitu tak boleh. Semayang sungguh, orang ambil gambar, tidak haram. Faham? Jangan gaduh jawab haram selalu. Ulama tidak gaduh macam kita. Dia Dah kalau kita tunjuk separuh-separuh gitu haram dah dalam berlakon separuh haram, ya. Dah kalau kita tunjukkan anak kita cara sujud yang betul, kena semayang pada awal. Masalah. Anak kita sujud tak betul. Kepala tinggi pada punggung. Masa sujud. Kita kena tegar lah dah anak kita, faham tak? Kalau kita nak tegar, kita nak khabar ke mana? Nak tunjuk sujud yang betul boleh tak tunjuk contoh? Ada orang kata kalau kita sujud saja tunjuk contoh haram pasal dikira berlakon sekerat. Tak haram kalau mengajar. Faham? Dalam bab mengajar tidak haram. Gini adik, lain kali sujud gini, abah pun tunjuk sujud saja. Tak perlu takbir pada awal. Dalam makam taklim dia panggil, dalam medan mengajar tak haram. Dia lesen besar agak ngajar ni. Ngajar ni ayah dia bukan ustaz. Tak, ulama tak kata ustaz. Bila nak mengajar harus, maka ditunjukkan watak sujud saja atau rokok saja. Faham? Batulah bila batal tidak sah. Batu setengah kitab dia dan tiada sah solat itu. Dia kata gitu. Dan setengah kitab kata dan batallah solat itu. Hak tulis tidak sah bahasa Arab kau. La yasihu. Batal bahasa Arab kau. Bahasa Melayu rosak atau punah atau binasa kita punya solat. Buat apa? Tak ada wudu. Atau kita semayang dah tengah-tengah tayar awal tengok dah ambil wudu. Haram kita sambung semayang. Wajib kena diambil dengan segera. Lepas semayang dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku ada wudu ke tak? Ada wudu ke tak? Jangan layang. Melainkan zam atau yakin. Zam mana? Berat belah dah ambil wudu.
baru kena mayang mula. Atau yakin memang dah ambil wudu, faham, baru kena mayang mula. Kalau sama berat pas salam, aku wudu ke tak, aku wudu ke tak, sok ni idrakul mustawi bainal amrain, sama kuat antara dua, iaitu dengan ambil dengan dak sama kuat, faham, mustawi, maka boleh pakai sah dah. Kadang-kadang batal, tidak sah, ada pahala. Dan kadang-kadang sah, tak ada pahala. Itulah kita tasawuf. Jangan kita pekoh di cara gini, dan bila batal tiada sah. Faham tak? Di bahang tak ada sah, pahala ada cara tak kita pekoh. Pahala tak sebut. Itu dalam kitab tasawuf. Faham? Sini batal dengan sah, batal dengan sah saja. Waktu ilmu tauhid, ilmu fiqh, waktu ilmu tasawuf pula. Berpahala. Dalam kitab fiqh dia cara makan haram, ada makan haram. Dia kira nak jadi betul sembahyang, rukun syarat sah batal. Maka dalam kitab-kitab tasawuf sebut kadang-kadang batal dan tidak sah ada pahala, kadang-kadang sah tak ada pahala. Tu kena jaga pula dari segi batin. Comel dah ambil wuduk mayang molek dah, tapi tidak kerana Allah, kerana makhluk. Ada pahala tak? Ada tak? Tak ada. Sah tak? Sah. Pasal apa sah? Dah cukup syarat, ngadap kiblat, ambil wuduk, tutup aurat, suci pada najis, sah ikut. Rukun 13 waktu belaka sah dah. Dah pahala tak ada apa. Tidak kerana Allah. Buat apa sembahyang tu? Kerana malu ke natu, mari tidur motok tua dak mayang. Dah malu ke natu mayang tak. Natu kata ya kita mayang jemaah kali. Hucak ya. Dah ya set dak mayang. Pada tarik candak ai pandai. Faham tak? Pada candak ai pandai. Patut ambil candak tu sakut dah hidung dia. Maka dak sah, walau dak tidak ada pahala walaupun sah, walaupun comel semayang dia. Ni kita nak jaga. Hasil lagi kata ulama tasawuf, tidak sah tapi ada pahala. Guanya pula semayang tak ada wudu. Dia semayang itu memang tak ada wudu, tapi dekat sengaja. Dia ingat ke ada wudu. Sampai ke mati dia tak sedar dia semayang itu tak ada wudu sebenarnya. Maka di akhirat hukumnya diberi pahala, di dunia fiqh kata tidak sah. Faham lagi? Sebab apa beri pahala? Niat tunduk pada perintah Allah. Nampak? Atau sunat, atau semayang sunat. Semayang sunat pun tak sah kalau tak ada wudu. Tengah semayang sunat wajib berhenti jika sedar tak ada wudu. Padahal semayang sunat je. Tengah semayang sunat duha, rakaat kedua aku dah ambil wudu. Maka wajib berhenti dengan segera walaupun dalam sunat. Sebab tu kata dalam sunat ada wajib. Dalam sunat ada haram. Cuma beza semayang sunat dengan semayang fardu. Semayang sunat kita boleh berhenti tengah-tengah, sebelum habis, tidak haram. Contohnya tengah semayang sunat baru nak baca Fatihah, atau tengah rokok Rasa pergi mandi dulu sedap sikit, pergi mandi dulu, berhenti mayang. Tidak haram tapi makruh kata ulama. Semayang fardu tak boleh keluar, lagi tak salam. Jadi senang dah ada ilmu. Tengah-tengah mayang sunat nak mak wawa duk panggil bawah nak masuk, suruh buka pintu. Kita berhenti le mayang sunat, dia buka pintu mak panggil. Faham? Dak dosa. Kerana semayang sunat. Semayang fardu dak boleh, melainkan darurah.
Darurah orang nak jatuh dalam telaga, orang lemah air, api terbakar, pelita hingga kena dilasir. Takkan kita nak habis dulu bawa rakaat pertama. Mayang fardu pun boleh berhenti. Allahu Akbar, mayang isya. Berau akad lasir terbang di angin hingga di api pelita. Nyala sikit dulu, lek. Boleh berhenti selalu. Takkan, jangan tunggu asalang 4 rakaat. Nampak tinggal tunggu mo. Kerana menyelamatkan harta boleh. Walaupun solat fardu. Faham dah? Lepas tu semayang semula. Yang dah kata haram berhenti kerana sabab-sabab yang tidak diharukan. Contoh, orang telefon. Orang telefon tak boleh berhenti. Nampak? Walaupun yang ke telefon Datuk Mak Said. Tak boleh. Tak kata JKK, tak boleh. Walaupun bini kita telefon tak boleh berhenti. Contoh lagi haram berhenti sebab yang tidak diharukan, iaitulah kawan mari panggil tengah mayang, kawan siapa macam cakap pek. Kita berhenti dulu. Semayang mayang mula. Ramai kok pasang gini. Hanya buat pasang gitu. Jual aiskrim. Tak ada kedai pun. Aiskrim jeruk dalam supik buat sigat jeruk. Dalam tepi sejauh ada 20 batang. Dok kapung mari beli. Kalau beli sutil dalam. Aiskrim batang. Tengah mayang mak haji nak beli aiskrim. Allah beli sok mau aku nak mayang. Ramai kok jenis mak haji bodoh gini. Hukumnya haram. Tak usah kata orang nak beli aiskrim. Orang nak beli kapal selang tak boleh berhenti. Kan ini bab negara. Yang boleh musyaqqah besar, selamatkan nyawa, selamatkan harta. Contoh selamat harta, tengah-tengah rokok, tengah sujud bawa rakaat pertama, orang bahang pitih kita buat lari. Banyak berlaku di masjid. Banyak tak? Dia kejar tak? Tak. Pasal dia lagi tengok. Dia semayang saja. Pas mayang orang ngajar lagi. Lepas tu bodoh pas bila-bila. Sedangkan ulama kata, kalau kita tengah sujud ke tengah semayang, orang ambil harta kita, boleh berhenti semayang tak berdosa. Boleh kejar orang curi. Faham tak? Dan ni tak. Pada report kita bila sahabat tanya, masalah wajib sujud pertama wajib nampak dah macam saya nak ambil. Sujud kedua tak ada dah ambil wajib. Itu sama. Padahal boleh berhenti. Tolong orang curi. Faham tak? Boleh. Tengah mayang orang sebelah jatuh berdebau. Darah tinggi ke darah rendah ke setok karung. Faham? Maka seorang wajib menolong, kata setengah ulama. Kita berhenti, tolong dia. Maka tidak berdosa. Kan mudah tu ngaji. Kau kena tekek pun. Nak jadi pelakon. Dan tawah ni bahasa Arab Melayu makna pusing. Nampak? Pusing. Tawah benda, tawah Baitillah. Tawah lain tak apa, tak ada wudu. Tawah Jayeng pusing. Tawah Maidin tu tak apa tu. Tawah Baitillah. Kerana Nabi kata at-tawafu bimanzilatis solah. Tawah sama dengan semayang. Sama kau mana? Ngaji hadis dak pandai, kena tengok syarahan ulama. Iaitu sama wajib kena ada wudu, wajib kena tutup aurat nak tawaf. Wajib kena suci daripada hadas besar, wajib kena suci daripada najis yang tidak dimaaf. Maka tawaf sama dengan semayang, melainkan saja boleh masa tawaf, tak boleh masa semayang. Benda Abu. Tawaf semayang wajib wudu, tawaf wajib wudu. Tak boleh tak ada wudu. Dia sama macam semayang. Tawaf kena tutup aurat. Semayang tutup aurat sama je, pasal dia sama dengan semayang. Bimanzilah dengan sama macam semayang. Tapi ada boleh buat orang yang sedang tawaf. Nampak? Tapi kalau orang yang sedang semayang, batal. Berkata-kata, boleh cakap. Faham tak?
Mayang boleh cakap. Tak boleh. Mula-mula Islam boleh cakap mayang. Mula-mula dipardukan semayang lepas peristiwa Isra Mi'raj, belum lagi diharamkan bercakap. Nampak? Tetapi bila tak haram cakap, umat Islam awal-awal mayang ni pakat sembang dalam mayang. Tak. Mumbahang apa keping tak malam. Aku kata aku 5 keping. Mudah dah aku tak boleh. Tak mau saing aku. Faham tak? Punah jahanam maka turun wahyu pada Nabi beritahu tak boleh pula cakap. Diharam pula cakap. Faham tak? Kekal sampai kiamat cakap haram dalam semayang. Dan menanggung mushaf. Mushaf ni benda, mushaf ni Quran tu lah. Nah, asalnya kalau kita nak dari segi bahasa Quran tu lain, mushaf tu lain. Nah, mushaf Quran adalah kertas-kertas atau kulit ke apa ke yang ditulis ayat Quran, maka dipanggil Quran. Mushaf ni dia jilid jadi tebal. Kita ada tu siap sutir tu mushaf. Jadi bila cabut selah jatuh atas mushaf ke Quran. Baru ke boleh dah setahun. Quran adalah helayang-helayang yang kita tu cetak ke tulis ayat Quran. Tak kira dia benda plastik, kertas, nekel, kau anda. Sama ada dia banyak atau sekeping atau reja sekeping ujung saja. Dia panggil Quran. Kalau tulis ayat Quran. Mushaf ni dia kacik gini. Dia kacik. Ambil banyak siap bubuh seketir gitu. Dia panggil mushaf. Faham tak? Maka soalan mudahnya untuk budak-budak baru beranak, kalau cabut dari mushaf selah tu jatuh gini, kalau selah tu mushaf ke Quran? Tak apa. Ambak sungguh pikap. Jadi kalau selah gitu dia orang panggil mushaf. Terangkat mushaf kan tu Quran cabut. Mushaf kok jilid banyak. Nampak? Ni segi bahasa je. Bila kita ke orang Melayu, Quran belaka tak apalah. Quran boleh juga. Maka mengangkat, menanggung ni mengangkat lah. Asal tanggung-tanggung, faham tak tanggung? Ihtimal tanggung. Akad. Mana ni Quran, dia tak ada wuduk, dia akad. Quran. Tak boleh. Faham? Tak boleh. Sentuh tak boleh. Sentuh, menyentuh akan dia tak boleh tak sentuh. Faham Quran kalau tak ada wuduk. Allah kata la yamassuhu illal mutahharun. Tiada boleh menyentuhnya melainkan orang yang suci. Maka sepakat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi mengatakan tak boleh. Tak? Tak ada wuduk kita nak akad gitu tak boleh. Setuh tak boleh juga. Setuh kat mana tak boleh? Dengar molek. Setuh kulit, setuh depan ni, setuh kat sini kosong gini, setuh tepi ni, setuh kat ni, kat tajuk, kat bawah ni nama kilang tak boleh juga. Nampak? Setuh bismillah dan ayat-ayat dia kat kosong tak boleh belaka. Kat gini kata dah mana dalil pula. Tak payah kabur dalil lah. Membuka kitab dia dah mu pandangan nak dalil. Tak? Takkan kita nak kabur pula ni kitab ni rojak ni kitab ni rojak ni kitab ni rojak ni. Tak boleh belaka. Jadi kita syok pong lah. Faham? Bak ngajar ni fiqh mazhab Syafi'i. Bukan kata mazhab lain. Kamu ada pendapat mazhab lain, mana dah ni mazhab Syafi'i. Mu jangan bodoh gitu. Nakal-nakal tu daripada kitab Syafi'i. Kitab Mughni Muhtaj, kitab Nihayah, kitab Hasyiah Syubra Malisi, kitab Raudah, kitab Syarah Majmu', kitab I'anah hak kita ngaji, kitab Tahrir sama belaka. Kitab Imam Bulkini benda hak sama belaka. Matang Minhaj sama. Jadi tak payah khabar. Ni Imam Nawawi. Ni Imam Rafi'i. Faham? Tak mau ngaji sudah. Cakap banyak.
Orang nak tarik mak alpik tu orang baru-baru. Nak kabur biar mudah. Nak muka surat nak apa? Bodoh. Di rumah mbah tak tahu muka. Ke tak betul dah kita ngaji gitu lah kita kata gitu. Dan nak kata boleh ambil kita lain pula mazhab lain. Nyusah tunggu. Jadi kerah tak benda gitu. Kuliah ni kuliah mazhab Syafi'i kan. Adik kecil. Macam duduk ngajar duduk ngajar dia ngajar hafaz Quran dalam sejid. Tu kata bukan gitu. Wadduha. Murid kata wadduha. Tak betul. Wadduha. Mari hok pandai seorang orang walik Mesir. Tak kena. Wadduha. Nampak? Padahal wadduha boleh baca tak? Boleh baca juga. Bacaan apa dipanggil? Waras. Faham? Betul juga tapi mazhab lain, qiraat lain. Walaupun mu boleh sijil tinggi pokoknya baca wadduha tapi ni kapung orang tengah ngajar hafaz. Faham tak? Mu masuk capur pula kata tak betul, mu gila ke? Faham tak? Jadi jangan biar faham. Ni kuliah mazhab Syafi'i. Lepas tu dah khabar warna ni lah. No Hambali bawah mu ngaji kita Hambali ko. Lepas tu dia kata tak kira Syafi'i, saya Syafi'i kau. Nak dalil. Dalil mu carilah kita, nak mu nak dalil kan. Baik. Maka pegang tak boleh kat mana semua tak boleh berlaku. Kerana dia mushaf dan Quran. Dan yang kata boleh ayat saja tak boleh setuh kat lain boleh. Hak tu bukan Quran, hak tu bukan mushaf, hak tu telefon. Mana telefon ni? Biar anak ajar lalu, faham? Ulama jawab, kita terluka buat. Telefon. Kita waktu baik ayat Quran, katakanlah. Masa keluar ayat Quran tu, maka kat ayat tu tak boleh setuh. Faham tak? Kalau telefon kita ada Quran, ada ayat Quran. Faham tak? Tak kira Facebook ke ada ayat Quran. Faham? Keluar ayat Quran tak boleh setuh dengan tangan situ. Dah tepi ni boleh. Dah tak kira sama dengan Quran, ulama kata tak. Berapa dah lama? Pasal Quran mu tutup pun ada ke ayat. Hak ni bila mu tutup tak ada dah Quran. Tu big Mr. Bean. Faham tak? Faham lagi? Jadi dikira hukum sama dengan Quran ketika keluar ayat tu sahaja. Bila keluar ayat jangan setuh dengan tangan dekat ayat tu. Sama macam kita baca kitab tafsir yang banyak tafsir lah, tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir Hamka ke, tafsir benda Qurtubi ke apa, dekat ayat Quran jangan setuh pasal kita tak ada wuduk. Faham tak? Dekat tafsir boleh nampak lagi? Jadi bila kita sini tafsir ayat Quran tu kat lain boleh nampak? Tu kat ayat Quran tak boleh. Dah bila kita tutup dah, mak terbit hilang ayat Quran tu hilang, tak ada dah, boleh setuh belaka dah. Boleh masuk dalam jambang. Pasal apa? Quran itu dikira tak ada. Kira ke mana? Dengan perkataan ulama, Quran kalau kita Quran ni kita rendang air, tak ada dah tulisan jadi kosong, maka hilang nama Quran. Dapat hukum Quran kerana masih ada tulisan. Faham? Tutup ni pula lah. Dah akad dengan reha apa ni? Akad dengan reha. Akad dengan reha dua pendapat ulama. Ni Quran ada reha. Reha kenal tak reha? Tak kenal reha, kepik muka dengan reha tu. Reha ni kayu duduk gini. Ni plastik tu. Zaman dulu suruh toki buat. Tak? Dengan kayu senyap. Kalau dulu pandai kan? Orang iwak gua ni jadi pak dia gitu. Lipat jadi se. Pandai je pahak kot celoh. Kalau hak pakai hak murah kat pakai masuk gitu. Akan masuk itu juga. Buat diri dengan plywood, berok. Awak tak pandai buat renyok gitu kan. Anak gitu ngaji. Anak. Dia duduk atas reha gitu.
Setengah ulama kata boleh akad dah. Setengah ulama kata tak boleh akad lagi. Faham? Baik akad dengan barang pula. Maka kalau kita abuh dalam supik, buh dalam beg, memang bawa Quran saja, tak boleh. Pendapat yang muktamad. Tapi kalau ada benda lain dalam supik tu, ada Quran, ada gula, ada benda ni tepung, maka boleh bawa supik tu. Tak payah pegang Quran. Niat jangan bawa Quran. Nak, ni ulama sebut. Kita diri lah. Tolong kebal. Nak, jangan pertikai kita, pertikai ulama. Dan kalau kita ngaji tak ada ayat, tak ada wudu, boleh. Tak ada masalah. Yang tak boleh ngaji hadas besar. Ni cerita hadas cek, tak ada wudu. Orang tak ada wudu boleh baca Quran. Faham? Dah lepas tu nak buka gana. Nak buka ke bandar. Jangan pegang dia sudah. Nak. Jangan pegang Quran. Dalam kitab-kitab fiqh dia kata cara ihtiyat. Kita buka dengan, kalau dulu orang ngaji ada nunjuk. Kita dulu mula-mula lidi. Tapi bukan lidi nyapu, yang ambil lidi nyapu kotor. Lidi hoknya tu dah. Buang daun apa semua, buat nunjuk. Jadi mas lidi tu kita boleh jolok dalam ni. Tak, jolok gini, buat gitu. Ulama kata jangan akad ni, dipanggil menanggung Quran. Faham? Ni bergaluh ni patwa. Nak. Jadi buh gini je. Nampak? Gitu saja. Jadi kita tak menanggung. Ataupun pakai tolak gitu. Siap? Mak gitu. Dulu Tok Guru tunjuk sesai. Jangan dengan tangan, tak boleh. Dah pakai tiup boleh tak? Kok bandar lah nak tiup. Tak terakak, tak ngaji. Faham tak? Jadi berah kat sudah ngaji. Faham tak? Ada pula pakai tiup gitu. Penunjuk tu jangan daripada benda yang najis. Ini jaga. Jangan benda najis. Dah kalau kita ambil benda-benda ada gambar-gambar mengundang gambar motosikal, kalau mak lempik ada gambar motosikal, nunjuk dia. Pasal dia minat motor kan. Dia selit dalam tu. Haram tak? Tak haram. Dah motosikal tak hina tu. Tak. Dah kata haram, niat mempermainkan Quran baru tak boleh. Dah bulu landak ada tak kawat nunjuk? Bulu landak haram ke tak? Bulu landak. Bulu landak ni macam bulu ayam. Dia panggil binatang makul. Nampak? Hayawanun makulun dalam kitab-kitab hayawan khabar. Binatang yang boleh kita makan. Ayam tu tak? Maka ayam kalau kita sembelih boleh makan, bulu dia yang cabuk suci. Nampak lagi? Binatang yang kalau kita sembelih tak boleh makan, bulunya yang cabuk najis. Maka landak boleh makan tak kalau sembelih? Acik jawab. Boleh makan. Maka bulu dia yang cabuk suci tak? Boleh buat letak dalam Quran. Itu saja cerita dia. Kalau tak boleh makan, duduk tubuh suci belaka bulu, melakan bulu babi, bulu anjing. Najis. Duduk tubuh tak cabut najis dah. 2 ekor ni saja. Bulu lekat tubuh najis. Natang lain pada 2 ekor ni, bulu tak cabut lekat tubuh suci. Macam benda binatang yang tak boleh makan, kucing. Kita pun gosok kucing. Suci. Benda lagi beruk. Tuan beruk pun gosok, nak naik semayang. Tuan beruk pun gosok kepala beruk. Duduk diam beruk nak pergi jumpa JKK sekejap. Tak. Maka tidak najis. Pasal apa? Bulu lekat situ. Tak kira bulu beruk, bulu rimau, bulu gajah, tak cabut. Bulu badak, bulu kura, tak najis belaka. Kalau ada tak ada sudah. Itu cerita Quran. Dan jangan kita buka Quran dengan benda yang najis atau mustaqzarah. Contohnya air liur. Jangan buka Quran.
Dulu-dulu ambil air liur. Dah kadang-kadang ke tangan kasar lah. Nak suruh boleh buka tak boleh payah hak. Ambil air liur ni. Buka Quran. Dah budak-budak bodoh duk ikut korang. Tak boleh. Kerana air liur benda yang kotor tetapi tidak najis. Memang tak najis tapi tubik pada mulut kotor. Duduk dalam mulut bersih. Tu air liur. Ada pula pergi ambil air liur. Buka. La'allakum tuflihun. Duk kelebek dengan air liur. Mu ingat soal apa ke benda? Mungkin tang air liur gitu. Ni kalamullah, mushaf. Tak baik buat gitu, faham? Dah air biasa, tak ada masalah. Apa salah dah mula ngaji waktu ambil air dalam cawang itu. Boleh tak buang dalam cawang itu? Tak cukup dah mula ngaji banyak, pesen besar. Tak ada masalah pun. Bahang air liur tu apa? Dah lepas-lepas tak tahu, astagfirullahalazim. Faham tak? Siapa? Stand tak apa pakai air liur. Ni tak ada dah, ni ada bekas air. Kalau dia pergi jabat poh dia ada bekas air tu tak. Dia ada gelek tu dia musim dalam air. Air tu kena di stand, dia jadi dekat zaman kita dulu tak ada air tu. Tahun 80-an budak-budak dulu. Cikgu tu tak? Dia pakai wak kan ni tu. Jilat jilat hak tek gitu boleh tahan hak. Hak orang moci-moci tu jilat. Jilat terus di stand. Ngotong. Nak kerana ke dia. Dia tepek dak lekat. Dia tepek dak lekat padahal jilat kembur dah. Rupanya jilat gambar agung. Tak. Jadi belakang tu gang dia jilat kau gambar tu tak jadi. Stand tak apa Quran jangan air liur. Pasal air liur ni benda kotor. Dalil kotor kalau ludah atas kita ni marah. Ludah atas kaki marah dah. Kaki kita ini sekali nak banding dengan muka tak. Dia mari kat kaki kita, air liur atas kaki. Siapa ke cerating kita kejar. Dah tu baru atas kaki, dah tahu muka Quran mulia pada muka kita lagi. Apa mengetang air liur pula. Melainkan kanak-kanak bagi kerana mengajinya Quran atau mushaf. Kanak-kanak maka tidak wajib ambil wuduk. Sebab nak menggalakkan dia belajar. Dah kalau dia ambil wuduk, afdal. Nampak? Ini keharusan. Ni tengok hikmah dalam dakwah. Padahal benda tu haram. Biarlah maaf lah. Dia budak-budak. Mana anak kita nak ngaji Quran. Umur kanak-kanak ni maksud sini belum balik. Baru jujah 2, baru jujah 1, baru jujah 3. Yang tak balik lagi. Ayah dia kata tak ada wuduk tu, dia ambil ayat wuduk dulu. Nak bawa Quran. Anak dia kata nak ambuh juk. Bila gitu tak usah marah. Biarnya bawa Quran. Kerana baik dia pergi ngaji daripada tidak ngaji. Kisnya nak ambil wuduk tak ambuh, tak pergi ngaji. Biar dia pergi ngaji dalam keadaan tak ada wuduk bawa Quran. Boleh. Nak menggemorkan dia. Sebab itulah hukum dengan orang ramai ni lain. Dia tak sama. Sebab itulah kepentingan memahami konsep dakwah di zaman moden ni. Tengok budak motor pakai luar cari. Nyinggi marah depan dia, malu kat orang. Dia pun tak berasa ingin. Dengar nasihat kita. Tu nasihat lah molek-molek. Faham? Suruh jaga solat dan sebagainya. Kawan tu nak mari tanya soalan. Tak nak tanya soalan, Tok Imam nak tanya soalan kalau kita mayang gini, Tok Imam pun tengok luar cari. Mu luar cari macam Abu Lahab nak mari tanya soalan aku ni. Lari budak tu. Jawab molek bab semayang. Lama-lama dia retinya. Ada seorang perempuan. Dia
jumpa kita dengan, dia cerita kat kita baru ni di Kuala Lumpur. Dia tak semayang, tak pakai tudung, nampak? Tak tutup aurat. Lepas tu 2008 dia kata 2008 dia dengar kuliah kita dalam YouTube. Nampak? Dia dengar, dia rasa nak ikut. Melainkan semua dia ubah belaka. Tak tutup aurat, kalau pakai baju ketat dah, pakai baju ketat dah, pakai baju kurung dah. Melainkan tak pakai tudung. Tudung je tak pakai. Dia kata, lepas tu saya video hak YouTube hak ustaz hak cerita hal tudung saya tak tengok. Hal lain saya tengok. Maknanya pasal dia nak tahu pakai tudung ni. Nak mana orang gitu. Nak. Dia beli CD, dia kata CD, dia masuk CD. Cerita hal kewajipan pakai tudung, dia pun waktu bik CD tu sipang. CD bab akidah dia dengar, CD bab semayang dia dengar, CD bab lain nak dengar belaka. Dan dia amal belaka. Dengan doa tu belajar bangun malam. Tapi hak CD tudung dia degah dia ejek. Faham waktu bik. Nampak? 3 tahun dia dengar CD masih tak pakai tudung. 3 tahun dengar kuliah. Dia tiup CD, CD sekali beli 100 keping. Orang ada witi. 3 tahun, tahun 2012 baru pakai tudung. Nampak tak hikmah dia? Faham? Jadi orang lain dia jaga dah akidah, kemah dah, begini. Hak tudung se. Dapat berita baru ni bulan 5 baru pakai tudung. Bila dia pakai tudung, dia waktu bik balik CD hak bak tudung sambung dia. Bak tudung dia susuk begitu. Nah, ni macam-macam orang. Nah, kalau kita pergi marah lalu. Nah, sekarangnya dia tak pakai tudung, dia jaga solat 5 waktu. Walaupun dia tak pakai tudung lagi sekarang, tapi dia jaga akidah. Nah, betul lah ngemak nepik walaupun suruh dia cari nampak lutut. Nah, tapi sekarangnya dia jaga solat dah. Mungkin akan datang masuk keimanan, kemah lagi dia berasa nak sempurna menutup aurat. Nah, maka Rasulullah pun ajar kalau budak-budak cek, biarlah dia tak ambil wuduk pun nak menggemarkan dia pada agama, biar dia lah. Dalam bab ni. Dah kalau dengan darurat tak apa. Bahkan wajib pegang Quran. Contoh, kita jalan tepi jalan atau naik motosikal, ada Quran jatuh dari kenderaan orang. Kalau kita nak balik ambil wuduk, baru nak alih, lenyek di lori, terhina Quran. Maka ulama kata wajib dialih dengan segera walau tak ada wuduk. Faham lagi? Atau kebakaran, kalau kita pergi ambil wuduk, ingat di api, maka tak ada wuduk boleh. Ini darurat. Tak usah kata pegang Quran, pegang rapuang boleh juga. Padahal rapuang tu bukan mahram kita. Bukan saja pegang. Dukung dia pula. Dia bukan kata pakai seksi, lanyang monge pula. Boleh. Kalau darurat. Betul tak? Dan awak mandi parit, kapung-kapung, mandi sungai, kita lalu dengan skuter petang-petang. Dah. Tolong. Nampak mandi. Jatuh. Dia mandi atas rang tu. Jatuh bawah. Kain sahar dia sakut dia tu. Di kayu atas. Dia jatuh dia saja. Kain sahar dia tak. Dah kita. Dia tolong. Kita nak tolong. Tengok dia lanjang. Adakah kita nak balik ambil sama tangan tu? Balik ambil sama tangan dia ni. Tergelang. Maka ulama kata dah. Wajib mu tolong dengan segera. Dan masa mu ambil tu boleh peluk. Faham tak? Dah kalau peluk asal haram tak? Haram. Dan ni dalam tengah lemah. Haram tak? Tak haram. Nampak lagi? Takkan dah betul-betul bukan mahram kita pakai tarik bulu tiuk itu buat naik. Boleh? Atau pakai pegang rambut itu. Takkan naik. Peluk tak? Orang lemah tak? Orang lemah pun jangan mari ikut depan. Orang lemah jangan mari ikut depan. Dia peluk dengan kita. Dia peluk tu habis reng. Pasal dia kira nak mati dia. Faham? Dia peluk habis reng dengan kita dia berenang. Balik awal. Sekubur kita. Faham? Jadi kalau orang lemah, mari ikut belakang. Peluk itu pinggang dia. Atau tekuk dia. Faham tak? Dada tengok lanjang. Boleh setuh tak? Boleh. Pasal apa nak buat naik? Nak? Boleh angkat tak daripada dalam air buat atas pasir? Boleh, darurat. Hak dah boleh daripada atas pasir wak pergi hotel. Tu baru dah boleh. Faham tak?
Dah bila letak atas gitu, tiba-tiba air banyak dalam mulut, boleh cium tak? Dia panggil benda CPR, bantuan pernafasan. Betul tak? Jadi duk peluk-peluk kita tak tengok angat budak-budak model ni tu sengke baiklah, mungkin lemah. Tak? Dah duk tiung-tiung lah kereta tu, mungkinlah CPR. Faham tak? Dan haram atas orang yang berhadah akbar, yakni hadah besar segala yang haram. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula. Nak tanya sikit tentang nikah muta'ah. Adakah haram dan sah? Kalau sah macam mana nak lakukan? Dia muta'ah ada dua dalam bab pernikahan. Yang pertama nikah muta'ah. Yang kedua muta'ah talak. Yang ada hanyalah muta'ah talak. Ada pun nikah muta'ah haram. Nikah muta'ah, nikah kontrak. Aku nikahkan akan nikah si pulang bin si pulang, dengan semek tu bin si pulang, dengan mas kahwinnya RM50 selama 2 bulan sahaja. Nampak? Ada tarikh, faham tak? Ada masa. Ni panggil nikah muta'ah. Maka hukumnya yang diamalkan oleh Syiah. Telah diharamkan sebulat suara oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tak boleh. Dan muta'ah talak dia. Muta'ah talak ni, siapa yang menceraikan isterinya, hendaklah dia membayar muta'ah. Hak ni wajib. Ni bukan Syiah ni. Hak ni ahli sunnah wal jamaah. Faham tak? Bayar dia wang hadiah kita menceraikan dia. Melainkan dia yang minta cerai. Faham tak lagi? Atau dia memohon fasakh, tak dapat muta'ah. Jadi muta'ah ni bukan makna nikah kontrak. Muta'ah ni adalah pemberian sedikit imbuhan kerana dia bersedih diceraikan oleh kita. Faham? Soalan seterusnya. Dulu saya ingat boleh niat dulu, lepas tu baru takbir. Tapi lepas dengar kuliah setahun dua ni baru saya tahu kena niat masa takbir. Soalan saya, kena qada tak solat saya lepas-lepas? Sebab masa tu saya jahil. Dengar molek. Masalah ni ada berlaku perselisihan di kalangan ulama pak. Dua mazhab mengatakan niat dalam takbir. Dua mazhab lagi niat sebelum takbir. Jadi siapa-siapa hak mazhab Syafi'i sekalipun, orang awam yang tak faham dalam bab ni, masa dulu dia jahil, dia pergi niat dulu baru akad takbir, maka dimaaf pada syarak. Faham tak? Kerana boleh jadi kepada mazhab yang lain. Adapun kalau tak ada mazhab yang kata, maka hak tu tak boleh. Tapi dia ni telah buat padahal dia tak tahu pun mazhab lain ada, tapi oleh kerana ada, dimaafkan kepada orang awam seperti ini. Jadi sekarang dia sudah tahu, mulalah berniat di dalam takbir. Mudahlah. Apakah hukum sekiranya keluarga si mati membuat tuntutan insurans kemalangan? Insurans ni asalnya tidak ada di dalam Islam, tetapi diharuskan jika membawa kepada maslahat dan memberi kebaikan kepada kepentingan orang ramai. Tanpa ada perkara-perkara yang salah dalam muamalah. Jadi kalau insurans itu adalah Islami, yang merupakan akad tabarruk seperti khairat kematian. Maka khairat kematian ni macam insurans kau. Sebuah rumah RM5 sebulan. Kalau rumah dia tak ada berlaku kematian, kira lupuhlah duit tu, dia tahan 20 tahun dah pergi. Faham tak? Maka akad tabarruk niat buat kebajikan pada orang lain. Maka insurans Islami gitu juga. Jadi kalau ada kematian, dia tuntut insurans, dan kan mereka memang si mati telah membayar insurans, caroman insurans, maka dia berhak menuntut. Dengan syarat tidak ada muamalat yang haram di dalam sistem insurans itu sendiri. Musafir maksiat ialah untuk beribadat di masjid atau perkuburan tertentu. Tolong jelaskan, saya tak faham. Tak usahkan awak, aku pun tak faham.
Sebab ada orang kata kalau kita nak pergi ke masjid, nak jalan pergi di masjid, nah umpamanya kita nak pergi ziarah di masjid Shah Alam, ada orang kata haram, berdosa. Nampak? Ini semua ni berpunca daripada sebuah hadis, mana tiadalah bermusafir melainkan kerana 3 masjid, iaitu Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Maksud hadis ni bukan haram pergi jalan masjid lain. Faham tak? Waktu ulama-ulama yang muktabar dia lain dengan ulama-ulama hak tidak muktabar. Maksudnya bukan mu nak pergi jalan masjid lain tu haram dan maksiat. Faham? Maksudnya yang paling afdal mu jalanlah untuk 3 ni. Memang kita pergi melancong, hak mana afdal sekali? 3 destinasi. Melancong ke Masjidil Haram, melancong ke Masjid Nabawi, melancong ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dah hak lain haram tak? Nak tahu haram tak? Kalau kita nak kita pergi jalan di Indonesia boleh tengok Masjid Jakarta. Haram ke tak? Tidak afdal. Faham? Tapi hukumnya harus. Tapi ada pula ni ekstrim yang pergi bahang haram dan maksiat. Jawabnya bukan haram. Seperti mana tidak haramnya kalau kita nak pergi Jepun. Haram tak? Nak pergi Jepun, nak pergi tengok Tokyo, Osaka, Kyoto, faham? Orang kata hebat sangat. Pergi jalan dah mau ada pitih. Jangan tipu pitih rakyat dah, Nak apa balik Tokyo ni nak pergi San Francisco, tak ada masalah. Pasal hotel San Francisco sedap sangat kau wisang. Pergi. Tak ada masalah. Dah mau orang senang, betul tak? Maka bila dia haruskan berjalan melancong ke negeri, dah kalau kita nak pergi ke masjid, takkanlah tak boleh. Cuma kalau mu nak yang terbaik perjalanan 3 masjid ni. Ya tak? Di Mekah, di Madinah, di Palestin. Nak? Atau nak pergi ziarah kubur, ada pula ni ekstrim berdoa lalu. Kita nak pergi ziarah kubur, dia kira musafir maksiat. Dapat apa dak lagi kubur? Nabi suruh pergi kubur. Nabi suruh, Nabi kata fazuruha. Faham? Depan sikit, ini nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Bila dulu? Awal-awal Islam. Nampak? Fazuruha. Maka sekarang ziarahlah kubur. Nabi suruh ziarah kubur, betul tak? Bila Nabi suruh ziarah kubur, patut ada orang kata siapa nak pergi ziarah kubur maksiat. Hak mana kita nak pakai? Ustaz ke Nabi? Tak apa, tak ada tu. Ustaz khabar tak boleh like gambar orang tak pakai tudung sebab akan mendorong orang itu upload lebih banyak gambar. Tak tutup aurat. Dah kalau orang puan tu kafir, dia memang jauh sekali nak pakai tudung, boleh tak nak like juga. Ini masalah orang muda-muda Facebook, laman sosial. Jadi bila kita like tu maknanya kita suka, tapi suka tu masih umum. Adakah kita suka dia tak pakai tudung ke kita suka benda? Jadi kalau kita niat kita suka kerana keadaan kita nampak dia mendedahkan dirinya kepada khalayak ramai, maka like itulah yang sudah pasti haram dan berdosa. Tapi ada kadang kita like tu bukan kerana dia tak pakai tudung tu. Kita like tu dengan perkataan-perkataan dia yang membolehkan menjadi semangat dan pendorong atau ilmu yang dia ajar. Tak. Dia kena tengok keadaan. Dia cuma pada adanya kadang-kadang ramai sekarang yang tidak menutup aurat, letak gambar dalam Facebook, orang pergi like di situ, seronok tengok dia. Bukan nak belajar, nak apa. Maka situ dia kata pada umumnya like itu adalah haram dan satu dosa. Soalan seterusnya, saya duduk kat asrama, hari tu ada budak kat sekolah saya tersalah azan kat surau. Perlu dah azan semula? Jawab, kena azan semula. Bila? Jikalau awal sangat atau jauh sangat daripada waktu. Kalau berapek dah waktu, tak perlu azan semula. Mana patutnya dia azan seminit, tetapi awal setengah minit. Baik, awal setengah minit itu warna kira masuk dak lagi. Hukumnya bila kita azan yang melihat matahari, maka kena azan semula kalau tersalah. Tapi kalau azan melihat kalender, jika dekat dengan waktu, dimaaf pada syarak. Kerana tengok kalender bukan waktu yang tepat.
Ada pun tengok matahari betul-betul tergelam dah, sikit lagi nak tenggelam. Katakan garik. Ni garik ni ni garik belah ni tepi patah laut, belah nu lah, Selat Melaka. Maka lagi ada copeh ni sikit lagi belum maghrib. Ni pergi bang dah sah tu, kena bang semula. Walaupun jarak antara copeh ada sikit tu dengan tenggelam betul bergarik ialah setengah minit saja, tak boleh juga kerana jelas belum masuk waktu. Tetapi kalau pakai jam, maghrib 7.30, dia pun tengok 7.30, dia pun bang, padahal 7.29. Nampak? Patutnya 7.30, ni bang 7.29. Maka kalender ni, takwing ni, dia tak sama dengan matahari tu, kerana dia buat setahun sekali. Maka setahun sekali buat, dimaafkan lari 3 minit bagi golongan-golongan puak-puak hok buat kalender, buat takwing ni. Batu kadang-kadang tergelang lama dah 3 minit, tengok jam baru masuk waktu. Nampak? Dia ada hak tepat, dia ada derah 3 minit, dia ada lambat 3 minit. Tapi dia takwing awal sangat, tak sah takwing tu. Waktu kadang-kadang kita buka puasa je, tengok tak? Kita dapat 3 jadual rawi buka puasa. Nak? Hak PAH negeri 7.30. Hak BN 7.32. Hak PKR 7.29. Lagi tu kalau nak kira 3 minit sah belaka, faham lagi? Faham tak? Pasal 7.29, 7.30, nak 3 minit tu tak? 3 minit. Tapi kalau hak jauh sangat tak sah. Kalender orang lain 7.29, 7.30, 7.31. Kalender dia 6.30. Tak kalender tu. Nampak dah tu dah pakai rawat tu. Tadi saya pergi buat IC. Lepas tu masa nak ambil cap jari, Kani hak kerja situ dia pegang tangan saya. Takkan saya nak retak tangan dia. Mesin pengibah tu pun berat dan agak kerek, tak boleh baca cap jari saya. Apakah hukumnya yang benar pembuat IC? Baik, pergi buat IC pakai cok jari. Dia buat IC cok jari. Kalau di bank tak apa, nak boleh cok jari atau tanda tangan. Sekali lagi cok jari tabung haji. Tabung haji pakai cok jari kok. Jadi dia puan-puan dia ambil tangan kita, dia pun cok situ. Gelek. Jadi boleh ke tak? Jawabnya sepatutnya kalau berlainan jantina tak payah dah pegang. Suruhlah. Nak? Dah kita orang reti lagi. Awak cok jari sini. Nampak? Sini. Kiri tu kan kanan. Kiri. Dia pun tahu. Boleh tak kalau suruh gitu? Boleh kan? Dah kalau tak reti baru kita pegang. Pak cik tua, pak puan kani muda 25. Pak mari tu nak cok jari nak buat IC 68, 75. Dah reti. Suruh cok atas ni, cok atas meja. Tu baru orang ambil. Faham tak? Baru kita batu dia. Dah kalau asal kita pegang lalu dah tak comel. Walaupun pakai sarung tangan, tak pakai sarung tangan kau dak comel lagi. Faham lagi? Betul dah kerja tapi tak sampai hajat lagi. Orang bodoh lah yang nak reti nak cok mana, orang buta orang apa. Berdosa tak sekiranya saya memakai bulu mata palsu di hari persandingan saya? Baik. Hukum pakai bulu mata palsu ada boleh dan ada tak boleh. Bila kata boleh, bila kata tak boleh. Tak boleh ni untuk ditunjukkan kecantikannya kepada orang lain yang ajnabi, tak boleh. Bila kata boleh, untuk suaminya, untuk mahramnya, untuk mak dia tengok, comel, tak ada masalah. Kemudian pula ada ulama kata boleh juga untuk orang-orang lain yang ajnabi. Ya, betul. Tetapi perempuan yang tak ada bulu mata, dia memang beranak tak ada bulu mata, faham? Maka dia pun beli hak palsu buh. Takut pelik dengan tak ada bulu mata, jadi macam mata kabur itu. Faham tak? Dia pun pakai tu adakah kerana nak menambah kecantikan ataupun kerana membaiki kecacatan?
Diharukan pada syarak ni dak bulu mata comel dah. Beli pula apa jokat gitu. Mana? Neh, kena hak mahal dia tahan kira comel lembut molek. Dah kena hak pasar malam. Dia tengok pasar malam jual bulu mata belesu. Nah, gitu waktu. Berapa? RM2. RM2. Tepek pagi tu waktu. Nyanyi ke awet. Nak? Bulu mata belesu. Neh, untuk jalan pasar malam tak boleh ha. Untuk suami tak ada masalah. Panjang serta boleh bulu mata. Gitu bulu mata. Tak ada masalah. Nah, apakah masa solat tak pakai baju, hanya pakai kain pelekat dan kopiah saja? Sila beri penjelasan. Jawabnya orang laki-laki baina surah wa rukbah. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Pusat sampai ke lutut, pakai kain pelekat saja sampai ke lutut sah. Nah, dah molek ke tak? Tengok dulu. Kalau dia hanya ada tu dah pakaian dia, molek. Tapi kalau dia ada pakaian lain, maka tak molek. Nak, time mu pakai, mu pergi bandar, mu pergi jalan, pergi jumpa orang, mu pakai baju comel-comel. Time mu jumpa Allah Taala, pakai pelekat saja. Nak, yang boleh pakai kain pelekat saja ni, orang yang memang ada kain pelekat saja. Dia pergi pasar pun kain pelekat saja, tak akan baju. Nak, dia pergi maya raya pun kain pelekat saja, tak akan baju. Nak, mana sabar dia orang susah. Ni time jumpa makhluk, tu ambil baju side. Molek pula baju, time di rumah pakai kain pelekat saja. Betul dah sah, tetapi tidak gemar nak bersiah diri bila berhadapan dengan Allah yang memberi dia nyawa. Nak. Bagaimana seorang tua yang matanya sudah rabung tapi masih boleh semayang? Bila semayang menghadap kiblat, lama kelamaan kiblatnya tidak betul. Adakah patut kita baiki dulu kiblat tersebut dan apakah hukumnya? Baik, dia semayang orang tua dah, mata rabung. Tapi semayang dia tu. Cuma dia tu orang tua ayok, kakak ayok, tak kening. Jawabnya tak perlu dibetulkan lagi. Nak? Sebab adakah dia sengaja, dia boleh tanggung diri dia? Tak boleh dah. Tak. Melainkan dia pergi pusing tak lain. Maka kita betul pegang, betul. Kerana Nabi pernah membetulkan sahabat yang tersalah duduk dalam sah pada kiblat. Tu dah. Nabi tengah semayang, seorang mari sahabat tapi kecil lagi masih budak. Patut seorang duduk belah kanan, duduk belah kiri. Jadi Nabi tak tunggu salang. Nabi dalam semayang, Nabi ajar. Nabi akad boleh kanan. Dan sahabat meneruskan semayang. Dia kita masa tu aku kecil lagi, Nabi akad aku boleh kanan. Nampak? Kalau besar gitu boleh akad. Nampak? Rebah menerak orang kita. Nak? Jadi kalau orang tua mayang tak apa tu. Melainkan dia pergi musing tak lain. Dia patut kiblat kau ni, dia mayang kau ni. Maka kita mari pun betul balik. Dah kalau jenis musing tak ni, tu dak ya betul dah pakai dak sah dak tu, tu nyanyok. Soalan yang terakhir. Hak lain kita jawab semulalah. Laki ke puang ni banyak leh banyak dia buat. Comel. Ni cinta. Biarlah dia tulis comel-comel ada bunga, kita baca soalan dia. Nak? Pah ni tengok leh saja soalan. Ni nak suruh baca. Sebelum saya menanyakan, saya perlu menjelaskan keadaan saya. Saya ada seorang anak angkat yang dijaga oleh ibu saudara dan ayah saudara saya sendiri. Maknanya ibu saudara saya itu kakak ibu kandung saya. Saya diambil semasa berumur 6 bulan. Saya diberi susu dada yang mana ibu angkat saya tidak yakin dan was-was bahawa susu dadanya masih mengeluarkan susu sejak dari awal lagi. Umur beliau dalam lingkungan 30-an pada masa itu. Saya diberi susu dadanya sejak berumur 6 bulan hingga kepada 4 tahun atau 5 tahun. Ibu saya mengatakan dia ada juga menyelangkan susu dadanya dengan susu botol. Tapi kadang-kadang tidak sempat diselang dengan susu botol pun. Saya dah tertidur. Situasi tersebut dilakukan semasa saya lapar dan menangis. Soalannya, apakah hukum dan status saya dengan atau dalam keluarga angkat saya tersebut? Dia ni dibela, diambil buat anak angkat oleh mak saudaranya sendiri, ibu saudara sendiri, iaitu kakak ibu dia.
Jadi bila kakak ibu dia, mak saudara dia lah. Faham tak? Mak saudara. Mak saudara ngopek ke anak saudara. Jadi anak susuang tak? Jadilah anak susuang jikalau cukup syarat. Syarat dia apa? Baby belum cukup 2 tahun. Mana bawah pada 2 tahun. Maknanya umur sehari, umur sejam, tak kira dah. Umur 4 bulan, 8 bulan, setahun 8 bulan, setahun 11 bulan. Nak sehari lagi nak genap 2 tahun, boleh kira dah. Tu umur. Syarat yang kedua, dia ngopek paling sikit 5 kali. Dan ni banyak kali ni, nak berpuluh-puluh ratus-ratus kali ya. Jadi jelas di sini dia telah menjadi anak susuang bagi mak saudaranya sendiri. Jadi dia ada 2 pakat situ. Yang pertama mak susu, yang kedua mak saudara. Betul tak? Maka mak saudara dengan mak susu mana kuat? Dia jawab tadi. Mak susu dengan mak saudara mana kuat? Mak saudara. Faham tak? Kerana dia adik-beradik mak dia dah. Nampak? Cuma dipakaikan tetap sebagai mak saudara dia juga. Jadi mak saudara aurat lagu mana? Macam anak sendiri. Sama juga macam mak susu, betul tak? Jadi auratnya sama sahaja. Dia tak ngopek pun macam mak saudara dah. Cuma bila dia ngopek ada hukum tambahan. Suami mak saudara hak asalnya bukan mahram dah. Pak dara sabit sudah menjadi bapa susuan yang haram nikah. Dan adik-beradik sepupu dia jadi adik-beradik susu. Nampak ke? Kalau tak ngopek sepupu dah anak mak dara dia. Anak mak dara dengan kita sepupu dah. Dah kita pergi ngopek dengan mak dara kita jadi adik-beradik susu. Dah sepupu boleh kahwin tak? Boleh kahwin. Dah ni dah jadi adik-beradik susu boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin dah. Tu kena jaga hukum. Faham lagi? Faham tak? Faham nak tutup dah? Tak faham tanya. Nak bak susu ni. Faham lah ke? Mengong. Faham biar faham molek, biar faham kau bawa orang lain pula. Cerak tak? Boleh kau bawa orang. Bila kita faham boleh kita ajar orang pula. Bila kita faham orang lain salah kita boleh betul. Dia faham ke tak? Dia asal mak dara kalau tidak ngepek. Mak dara ni kalau cerai dengan pak dara sabit boleh kahwin tak dengan kita? Kita dengan mak kita dengan mak pak saudara sabit anak saudara. Boleh tak? Boleh lah, bukan dengan pak dara tu, pak dara sabit anak puang, faham? Tapi dah kita pergi ngopek dengan mak dara, laki mak dara jadi ayah susu. Faham lagi? Bapak susu jadi macam bapak kita sendiri, tak boleh nikah. Nampak? Anak-anak mak dara kita, sepupu kita, boleh nikah tak sepupu? Boleh kalau nak kemung, tak nak baru tak boleh. Dah kita pergi ngopek dengan mak dia tu anak beranak ramai tu jadi adik-beradik susu kita. Dah adik-beradik susu hukum mana? Nak tahu hukum? Buang lapas susu. Adik-beradik susu, buang susu tinggal benda. Adik-beradik, dah adik-beradik boleh kahwin tak? Nak tahu hukum. Pak tu jadi pak susu kita, laki dia. Dah pak susu dia ke mana? Buang susu jadi pak tu. Baru faham. Duk ada susu tu jadi jeng. Minumlah susu Cak Junjung. Faham tak? Faham dah? Faham dah tutup kedah. Wallahu a'lam.